Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak-anak murid Ustaz? Semoga kita sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dikurniakan kesihatan, sentiasa dilindungi daripada segala perkara yang tidak diingini, segala mara bahaya, khususnya kita yang sedang berada di dalam fasa musibah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada wabak, bencana dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita bertemu lagi sebagaimana yang telah Ustaz sebutkan dalam video yang sebelum ini. Kita berada di dalam fasa pembelajaran secara online. Jadi insya-Allah pada kali ini Ustaz akan ajarkan mata pelajaran tilawah Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها
من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. Kita telah selesai membaca surah Taha ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ganjaran di atas bacaan ayat-ayat tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfa min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah asyrata amsalha la aqula alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maksudnya apa? Nabi kata, barang siapa yang membaca man qara'a harfan, satu huruf, min kitabillah, daripada ayat Quran, falahu bihi hasanah, bagi dia itu satu kebaikan, wal hasanah asyrata amsalha, maknanya satu kebaikan tu umpamanya 10 gandaan pahala. La aqula alif lam mim harfun, aku tak katakan, Nabi kata, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakinna alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, wa lamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Maknanya kalau kita baca surah Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah tadi, awal surah Al-Baqarah tu dia ada alif lam mim, maknanya 3 kebaikan digandakan 30, jadi digandakan 10 jadi 30. Itu ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan tak lengkap rasanya kalau kita baca ayatnya tanpa kita memahami maksud dia. Mana-mana anak-anak murid yang ada Al-Quran terjemahan, ya, Al-Quran versi terjemahan, kita boleh tengok dekat dia punya terjemahan ni, apakah maksud-maksud ayat yang kita bacakan tadi tu, ya? Kita nak faham maksud dia. Baik, ayat yang pertama kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Maksud dia, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, yakni wahai Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan daripada Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitu yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arash. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya dia mengetahui rahsia dan yang tersembunyi. Dialah, yakni Allah, tidak ada Tuhan selain dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan adakah telah sampai kepadamu kisah Musa, yakni kisah Nabi Musa, ketika dia, Nabi Musa AS, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyalaan api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat itu. Maka ketika dia menghampiri ke tempat api itu, dia dipanggil. Ada suara yang memanggil dia, wahai Musa. Sesungguhnya, apa suara tu? Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maknanya suara itu bercakaplah, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua sepatumu, yakni kasut, kerana sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingati aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan daripada kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikut keinginan hawa nafsunya, yang hanya akan menyebabkan engkau binasa.
Antara pengajaran ayat yang boleh kita dapat daripada ayat ini, yang pertama ialah kita lihat, anak-anak murid sekalian boleh lihat pada terjemahan. Cuba tengok pada terjemahan ayat yang kedua, yang bermaksud kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, yakni wahai Muhammad, agar engkau menjadi susah. Dan sambungan dia ayat ketiga, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Sebagai orang-orang Islam, orang yang beriman, wajib ke atas kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dan pedoman. Al-Quran ini sebagai peringatan, tazkirah, yang memperingatkan kepada kita bahawa akan ada hari pembalasan di akhirat nanti. Akan ada perkara-perkara yang disebutkan dalam perkara sam'iyat, yang murid-murid sekalian, anak-anak sekalian semua dah belajar dalam ilmu tauhid, yang mana benda-benda itu semua kita akan lalui. Kita akan lalui padang mahsyar, kita akan lalui titian sirat, kita akan diperlihatkan dengan itu dan sebagainya, perkara-perkara sam'iyat yang kita belajar dalam ilmu tauhid. Jadi Al-Quran ni sebagai peringatan. Sebab kita duduk dekat atas muka bumi ini, banyak syaitan yang akan menghasut kita. Syaitan datang, dia tiupkan kat telinga kita, dia kata tak payah dengar tazkirah lah, tak payah tengok video Ustaz Syafiq terangkan ni lah, tak payah, baik main game. Dia kata baik main game lagi seronok kan, baik tengok TV lagi seronok, boleh baring santai. Baik pergi situ, baik pergi sini, baik tak payah tengok ceramah-ceramah ni, tak payah buang masa. Itu syaitan. Syaitan dia akan bisik ataupun ngantuklah kamu, dia katakan. Kita tengah khusyuk baca Quran, ngantuk. Sebab tu setiap kali baca Quran mesti ngantuk. Sebab apa? Sebab syaitan datang. Syaitan ni kita tak nampak dia, tapi dia boleh bisik kat kita. Dia bisik, dia kata tak payah buat kebaikan, tak payah itu, tak payah buat kerja sekolah, tak payah buat apa PDPC online ni semua, tak payahlah, dia kata. Itu syaitan, bisikan syaitan. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, kita kena lawan lah. Kita kena lawan bisikan-bisikan syaitan tu, kerana sesungguhnya bisikan, hasutan, tipu daya syaitan itu sebenarnya sangat-sangat lemah. Jadi kita kena kuatlah melawan bisikan-bisikan syaitan tadi. Baik, Al-Quran diturunkan kepada kita ini sebagai penyelamat. Nak selamatkan kita daripada apa ni? Nak selamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pedih di akhirat nanti. Kita boleh bayangkan sebagaimana yang Nabi sebut azab yang paling ringan dekat api neraka tu, waliyazbillah. Ini azab yang paling ringan yang Nabi sebut. Apa dia? Iaitu seseorang yang dipakaikan dengan kasut yang panas. Kasut tu panas. Seseorang itu dipakaikan dengan kasut yang panas. Dia pakai kasut tu, pakai kasut kat kaki lah. Kalau pakai kasut kat kepala tu lain macam lah. Kalau pakai kasut kat telinga pun itu dah lain macam. Tapi dipakaikan di kaki. Nabi kata dipakaikan di kaki, lalu otaknya menggelegak. Tu dahsyat. Itu yang paling ringan tu Nabi sebut tu, yang paling ringan. Sebab apa otak dia menggelegak tu? Sebab kalau kita, contoh kalau kita dekat dunia ni lah, kita berjalan di atas dataran tar di waktu tengah hari, dalam pukul 1 ke dalam pukul 12 ke, dataran tar tu, tar jalan raya tu yang tengah panas terik tu, cuba kita jalan tanpa memakai kasut, kita akan rasa panas. Ya betul, kita akan rasa panas. Yang panas kat mana? Kat tapak kaki saja. Maknanya kalau kita pijak situ, yang panas hanya pada tapak kaki. Tapi dekat neraka, Nabi sebut yang paling ringan dipakaikan dengan kasut yang panas, tetapi dia punya kepanasan itu bukan setakat panas di tapak kaki, tapi panas sampai menggelegak otak dia tu, macam kita merebus air. Otak dia menggelegak. Pakai dekat kaki, panas itu sampai otak menggelegak. Tak tahulah kaki jadi apa. Maksudnya itu yang paling ringan yang Nabi sebutkan. Jadi Al-Quran diturunkan bukan sengaja nak membebankan kita, bukan sengaja nak menyusahkan kita, tidak. Kejap-kejap kena solat, kejap-kejap kena baca Quran, kejap-kejap kena tutup aurat, kejap-kejap kena itu, kejap-kejap ini tak boleh. Itu bukan nak menyusahkan kita, bukan. Tapi
untuk menyelamatkan kita manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil pengajaran. Okey, kita lihat pada pengajaran ayat yang kedua, apa dia pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita bacakan tadi. Okey, murid-murid, anak-anak sekalian, boleh lihat pada ayat ke-7. Ya, ayat yang ke-7 iaitu, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya dia mengetahui rahsia dan yang tersembunyi. Baik, bagi ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan mengeraskan ucapan ini sebenarnya yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maksud ayat ini ialah tidak perlu menguatkan suara dalam berdoa kerana Allah mendengar doa walaupun diucapkan dengan suara yang rendah. Ya. Walaupun kita berdoa di dalam hati, maknanya hanya bisikan dalam hati kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kau permudahkanlah urusan aku dan sebagainya, maka Allah dengar walaupun kita bisik. Ya, maknanya kita tak nak berdoa tu, kita tak perlu nak sampai terjerit, ya Allah bantulah aku, ya Allah tolonglah aku, permudahkanlah aku, ya Allah, jerit Allahu Akbar. Tak perlu. Ya. Sebab Allah itu maha mengetahui segala yang jelas, segala yang zahir dan segala yang batin, segala yang tersembunyi, segala yang kita rahsiakan. Hatta bisikan-bisikan hati, semua itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pengajaran ayat yang ketiga. Okey. Pengajaran ayat yang ketiga pada ayat yang ke-15. Ya, anak-anak sekalian boleh lihat pada pada terjemahan ayat yang ke-15. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Kita wajib beriman akan adanya hari kiamat. Maknanya hari kiamat ni apa dia? Iaitulah hari pengakhiran. Dunia yang sedang kita duduk ni bukan bumi, dunia. Kalau kita sebut dunia ni, maknanya bukan sekadar bumi yang kita duduk tu saja. Dunia ni dia termasuklah alam semesta. Daripada bumi, daripada matahari, daripada planet itu, planet bumi, sehinggalah planet-planet yang lain, dan sampailah kepada planet Pluto. Ya? Maknanya semua itu dia termasuk dalam alam dunia. Ya, termasuk dalam alam dunia. Dan alam dunia ini bersifat sementara. Maknanya dia bukan kekal selama-lamanya, tidak. Dia bersifat sementara. Yang ni orang beriman kena yakin bahawa dunia yang kita sedang duduk, yang kita sedang berada di dalamnya itu, dia bersifat sementara. Satu masa nanti dia akan musnah. Ya, satu masa nanti Allah akan gulung segala apa yang ada di dalam dunia ini. Maka pada ketika itulah akan berlakunya kehancuran hari kiamat. Ya, sangat dahsyat yang kalau kita bayangkan daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW dan daripada ayat-ayat suci Al-Quran, berikan gambaran kepada kita betapa dahsyatnya kehancuran hari kiamat. Ya, kehancuran hari kiamat. Berkenaan dengan peristiwa kehancuran hari kiamat ini, sampaikan pada waktu itu seseorang itu sudah tidak menghiraukan ahli keluarganya. Ya, maknanya waktu berlaku goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat itu, anak-anak dia semua ditinggalkan. Ya, suami-suami, isteri-isteri semua tidak dihiraukan. Ibu ayah semua sudah tidak dihiraukan. Sebab apa? Sebab goncangan itu terlalu dahsyat, menimbulkan kepanikan yang teramat dahsyat, sehingga setiap manusia ini lari menyelamatkan diri sendiri. Lari menyelamatkan diri sendiri, meninggalkan ahli-ahli keluarganya. Ada yang lebih dahsyat, diceritakan seorang wanita yang sarat mengandung. Ya, seorang wanita yang sarat mengandung, maknanya dah mungkin dah 8 ke 9 bulan. Berlaku goncangan hari kiamat itu sehingga anak dia itu terkeluar, maknanya dia terberanak tanpa dia sedar. Bayangkan, beranak ni kita kata bersalin ni memang sakit. Tapi bayangkan dengan goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat itu, dia boleh terbersalin tanpa dia sedar, dia tak perasan.
dan dah bersalin, dia lari menyelamatkan diri. Dia tak fikir dah bayinya yang baru keluar tadi tu, dia dah tak fikir sakit, dia dah tak fikir apa, tapi sebabkan dia terlalu panik dengan goncangan yang sangat dahsyat itu, dia lari selamatkan diri, ya. Itu beberapa gambaran-gambaran kehancuran hari kiamat yang sangat dahsyat. Dan selepas daripada hari kiamat itu, yakni hari kehancuran itu, maka kita akan berpindah ke alam yang lain yang disebut sebagai alam akhirat. Alam akhirat inilah destinasi kita yang terakhir. Sebab itu dipanggil akhirat, iaitu akhir, destinasi terakhir. Dunia sementara, akhirat itulah selamanya. Dekat akhirat itu, nak tentukan dekat akhirat itu kita bahagia ataupun derita, dia bergantung kepada amal kita di atas muka bumi sewaktu kita masih hidup di alam dunia. Wallahu alam. Itu tiga pengajaran yang kita boleh ambil daripada Al-Quran tadi. Iaitulah yang pertama, Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan, bukan untuk membebankan, bukan untuk memberatkan kita, tetapi adalah sebagai tazkirah, peringatan, sebagai penyelamat untuk sekalian umat manusia. Yang kedua, tu kita tidak perlu meninggikan suara dalam berdoa, kerana kita kena yakin Allah itu maha mendengar atas segala apa yang kita ucapkan, sama ada secara jahar ataupun secara jelas, ataupun secara ada suara, ataupun yang kita bisikkan hanya di dalam hati. Maka kita kena yakin bahawa Allah itu maha mengetahui. Dan yang ketiga yang kita bincangkan tadi, bahawa sebagai orang yang beriman, kita kena yakin dengan sebenar-benar keyakinan bahawa hari kehancuran itu akan benar-benar berlaku, dan kita benar-benar akan berpindah ke alam yang lain, iaitulah alam akhirat. Wallahu a'lam. Itu tiga pengajaran yang boleh kita ambil. Jadi sekadar itu sahaja untuk pengajian tilawah Al-Quran kita pada kali ini, iaitu surah Taha ayat 1 sehingga ayat ke-16. Kita telah membaca, ya, secara tartil, dan kita juga telah melihat terjemahannya. Kita juga telah mengambil beberapa pengajaran ayat daripada ayat yang kita baca tadi. Jadi mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting kita diberikan kefahaman dan diberikan taufik dan hidayah untuk kita beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Jadi sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatilah kami dengan Al-Quran, berikanlah kami petunjuk cahaya belas kasihan.